Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Rita Aloysius Malik dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 23 Julai 2020. Tuaran kini kembali sebagai zon hijau selepas tiada lagi kes aktif dengan keboleh jangkitan di daerah itu semalam. Ia selepas pesakit terakhir yang menerima rawatan di daerah itu pulih dan discharge hospital. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, pesakit sembuh di tuaran itu menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh seramai 372 orang. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan juga menurun kepada 4 kes berbanding 5. Sementara itu, tiada tambahan kes baru dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Sabah kekal 383. Sehingga kini, 61 orang masih menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 889 orang menjalani kuarantin di rumah. Pengumuman kerajaan mempertimbang untuk mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di tempat-tempat awam mendapat reaksi positif dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Majoriti menyambut baik cadangan tersebut kerana bimbang dengan situasi penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Masing-masing juga mahu setiap masyarakat turut memain peranan untuk sama-sama membendung penularan virus tersebut menerusi pematuhan terhadap prosedur operasi standard yang ditetapkan. Saya memang menggalakkanlah sebab daripada kita tak pakai mencari bahaya, baik kita pakai untuk keselamatan kita kan. Itu macam orang cari nahas lah. Sebab itu untuk keselamatan kita, untuk orang lain. Kita pakai mask untuk kita, untuk menjaga kesehatan kita. Bagi pandangan saya memang wajiblah kena guna untuk elakkan yang macam inilah COVID. Better gunalah, selfish lah kalau yang tidak dapat ikut cara-cara pemakaian mask ni. Yes, wajib. Bagi saya wajib lah. Wajarlah kita sebab wabak ni kita belum lagi orang cakap 100% hilang sebab sekarang pun ada lagi kan didengar di putatan. Jadi kita masih berjaga-jaga lah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusannya berkata, perincian mengenai pemakaian pelitup muka berkenaan akan diumumkan apabila peraturan yang berkaitan dimuktamadkan oleh kerajaan. 2 lelaki termasuk seorang warga emas yang memiliki 34 rekod jenayah yang bertindak nekat merempuh anggota polis bermotosikal sebelum memecut laju dan melanggar beberapa kenderaan lain bagi mengelak daripada ditahan. Akhirnya tewas juga. Suspek berumur 38 tahun dan 60 tahun itu ditahan selepas polis terpaksa melepaskan 2 das tembakan ke tayar kereta yang dinaiki suspek dalam kejadian kejar-mengejar tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibi Majinji berkata kejadian bermula di Jalan Gaya apabila anggota polis cuba menahan sebuah kenderaan jenis Honda Jazz yang dinaiki suspek. Suspek enggan mengendahkan, kemudian dia melanggar anggota saya sekali lagi menyebabkan anggota saya telah melepaskan 2 das tembakan di bahagian tayar. Selepas mendengar das tembakan tersebut, suspek telah melarikan diri. Katanya suspek memecut menghala ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC dan anggota bertindak mengejar suspek. Akibat kejadian itu, anggota polis turut mengalami kecederaan ringan manakala motosikal yang dinaiki rosak. Katanya lagi, kedua-dua suspek terbabit sudah lama dikehendaki atas pelbagai kesalahan jenayah termasuk pecah rumah, curi kenderaan, mencuri dalam bangunan dan memiliki dadah. Pemeriksaan lanjut mendapati kedua-dua suspek positif dadah dan ditahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu dan Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. SCP Habibi ditemui pemberita selepas melawat SK Sri Gaya, Kota Kinabalu. 2 lelaki warga Pakistan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memberi suapan sebanyak RM7,000 kepada penjawat awam di Mahkamah Session Kota Kinabalu semalam. Tertuduh Ziaullah Mir Akbar Han 29 tahun dan Farman Ali Muhammad Hakim 35 tahun membuat pengakuan itu selepas dibacakan pertuduhan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat.
Menurut pertuduhan, kedua-dua tertuduh melakukan kesalahan itu pada 20 April lalu antara pukul 3.30 hingga 5 petang di dalam sebuah kereta pasukan polis di Pinampang. Kedua-dua mereka dengan niat bersama memberikan suapan bernilai RM7,000 kepada seorang pegawai kanan polis sebagai dorongan untuk tidak menangkap tertuduh atas kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta membawa rokok tidak bercukai. Sehubungan itu, kedua-dua tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Hakim Abu Bakar membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan deposit RM10,000 setiap seorang bersama 2 penjamin tempatan. Tertuduh juga diarah melaporkan diri ke pejabat SPRM setiap 2 bulan sekali selain pasport antarabangsa diserahkan kepada mahkamah. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Michael Joymin manakala tertuduh diwakili peguam Chiu Zi Ho. Tarikh sebutan semula kes pada 1 September depan. Seramai 11,250 murid tahun 1 hingga tahun 4 memulakan sesi persekolahan di 72 buah sekolah rendah di Keningau semalam. Kehadiran semula murid berkenaan disambut dengan penuh persediaan oleh 1,792 para guru. Pegawai Pendidikan Daerah Keningau Masli Wahib ketika dihubungi pemberita RTM berkata daripada jumlah itu 2,820 murid tahun 1, 2,936 murid tahun 2, 2,824 murid tahun 3 dan 2,940 murid tahun 4. Sementara itu, tinjauan DSK Kampung Keningau mendapati selain patuh SOP ditetapkan, sekolah berkenaan menggunakan QR code bagi memudah dan mengurangkan kesesakan para murid ketika pemeriksaan suhu badan dan sanitasi tangan. Ialah kami telah menyediakan ini QR code lah. Jadi ini sangat memudahkan bagi guru-guru dan sangat cepat di mana scan sahaja dan suhu di type sahaja, kemudian murid-murid itu akan terus beredar ke kelas masing-masing lah. Sekolah tidak seperti biasa dan tidak boleh bermain, tidak perhimpunan dan tidak boleh berdekat dan tidak boleh bersentuh. Dan saya dapat berjumpa kawan baik saya dan cikgu-cikgu saya tidak dapat berjumpa dari dulu. Jadi sekarang saya dapat berjumpa sudah. Dulu boleh berjalan-jalan ke sana sini dan boleh pergi membeli makanan di bawah. Sekarang berbeza, mengambil suhu badan dan juga jika demam tidak dibenarkan ke sekolah. Sekolah Kebangsaan SK Srigaya Kota Kinabalu menerima sumbangan sebuah van daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan. Van bernilai RM140,000 diserahkan yang dipertua PIBG SK Srigaya Kota Kinabalu Haji Muhammad Arif Tun Sakaran kepada Guru Besar SK Srigaya Supia Haji Nor di perkarangan sekolah berkenaan. Bercakap kepada pemberita RTM selepas itu, Haji Muhammad Arif memaklumkan pembelian van tersebut adalah menggunakan hasil kutipan dana daripada pelbagai pihak yang diusahakan sendiri PIBG sekolah terbabit. Kutipan dana mula dilaksana awal Februari tahun lalu sempena sambutan ulang tahun ke-25 SK Srigaya Kota Kinabalu. Dana pembelian van cukup sepenuhnya dikumpul pada November tahun sama. PIBG telah mengambil keputusan untuk membeli sebuah van yang akan digunakan oleh pihak sekolah dan juga murid-murid untuk kegunaan aktiviti-aktiviti luar. Sementara itu, Guru Besar SK Srigaya Supia Haji Nor berkata, sumbangan van tersebut akan memudahkan pengurusan sekolah dalam aspek pengangkutan yang melibatkan aktiviti luar. Kita sangat bersyukur kepada pihak PIBG kerana melihat kekangan kita untuk menghantar wakil-wakil sekolah ke pertandingan yang memerlukan pengangkutan.
Sebelum ini, PIBG SK Serigaya turut menyumbang peralatan pembelajaran di sekolah tersebut bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam suasana kondusif. Seramai 90 pesakit kanser payudara menerima rawatan di Hospital Kerajaan pada Januari hingga Jun tahun ini. Jumlah tersebut menurun berbanding 117 daripada 242 pesakit bagi tempoh sama tahun lalu. Presiden Persatuan Sokongan Kanser Payudara Kinabalu, Nancy Tam berkata, remaja berusia 19 tahun antara pengidap termuda dan wanita berusia 75 tahun antara pengidap tertua kanser berkenaan. Nancy bagaimanapun berkata penularan pandemik COVID-19 menyebabkan bilangan pesakit menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II QEH2 dihadkan. Nancy ditemui pemberita RTM selepas kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertua Negeri merangkap penaung persatuan itu, Toh Puan Dr. Hajah Nolidah Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Presiden Persatuan berkenaan Hajah Natrah Arif berkata, sejak 10 tahun penubuhan, Persatuan Sokongan Kanser Payudara Kinabalu komited berkongsi maklumat berkaitan kanser payudara. Itulah kami mau masuk di kampung, bagi kesedaran nama orang-orang yang wanita. Budak-budak sekolah juga, pasal diorang start dari anak kan dan boleh beritahu family diorang. Kami selalunya kalau bila kami buat awareness, kami bawa doktor, bawa nurses dari hospital, diorang yang buat periksa. Persatuan berkenaan turut memberi bantuan one-off RM300 kepada keluarga penghidap kanser payudara bertujuan meringankan beban keluarga terlibat. Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC kini bersedia sepenuhnya menerima tempahan untuk sebarang penggunaan fasiliti di pusat tersebut selepas operasi terhenti berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SICC, Datuk Rosmawati Lasuki, bagaimanapun setakat ini tempahan tersebut hanya dibuka kepada pengguna domestik berikutan pandemik COVID-19. Selain itu, semua urusan perkhidmatan dan kemasukan orang ramai juga tertakluk dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Kita sudah sedia, macam sekarang kita ada chef apa semua kan. So kita more to the local market, meminta agar kita apa yang sudah disediakan tu digunakan lah. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Dr. Hajah Nolidah Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan ini bagi memaklumkan Toh Puan yang juga selaku penasihat Yayasan Tun Jauhar mengenai kesediaan SICC untuk dibuka semula sekaligus mempelawar yayasan itu melawat SICC bagi melihat fasiliti yang disediakan. SICC antaranya menawarkan kemudahan Dewan Persidangan, Bilik Mesyuarat, Dewan Pameran dan Dewan Persembahan. Sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Rita Aloysius Malik, salam sejahtera.
Selamat pagi dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak hari ini edisi Khamis 23 Julai bersama saya Bumawin. Rakyat Sarawak terus diseru supaya terus bekerjasama bagi mengekalkan keutuhan perpaduan sedia ada. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata tiada yang lebih memahami tentang sentimen, budaya dan tradisi masyarakat Sarawak melainkan anak jati bumi Kenyalang sendiri. Datuk Patinggi Abang Johari berkata perpaduan dan pembangunan yang dinikmati kini juga hasil kepimpinan pemimpin-pemimpin negeri terutama yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud. Baiklah kita sama-sama menjagakan negeri Sarawak sebagai sebuah negeri yang aman untuk kita tabir dan untuk kita hidup. Bak kata Denan, ni ada orang lain dapat jaga Sarawak, melainkan orang Sarawak empu. Ketua Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Sarawak ke-57 di Miri yang turut dihadiri Tuan Yang Terutama Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud serta pemimpin-pemimpin tempatan. Beliau menambah banyak perancangan dan projek pembangunan sedang dan akan dilaksanakan di Sarawak bagi merancangkan sosioekonomi negeri termasuk pembinaan loji petrokimia pertama kepunyaan Sarawak dengan kos berjumlah 3.74 bilion ringgit di Bintulu. Kerja-kerja untuk membina loji petrokimia pertama kepunyaan Sarawak dengan kos berjumlah 3.74 bilion ringgit di Bintulu untuk menghasilkan metanol sudah pun bermula. Ini adalah bukti kesungguhan kerajaan negeri, pimpinan GPS untuk memperkasakan industri petrokimia dan menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri peluang utama hiliran minyak dan gas. Bertemakan Sarawak Cemerlang, Datuk Patinggi Abang Johari berharap rakyat Sarawak terus menyokong usaha kerajaan dalam memulih kembali ekonomi dan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat tempatan. Bangunan pintar lambang ikonik Bandaraya Miri yang baru dijangka siap sepenuhnya menjelang awal tahun hadapan sekaligus menyediakan pelbagai perkhidmatan pintar kepada lebih 500,000 penduduk di Bandaraya Peranginan Sarawak ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata meskipun sedikit berlaku kelewatan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19 namun operasi pembinaan kini berjalan lancar. Dengan kos pembinaan kira-kira 92 juta ringgit itu merupakan hadiah kepada Bandaraya Miri bersempena ulang tahun ke-13 yang diumumkan oleh Datuk Patinggi Abang Johari pada tahun 2018. Saya difahamkan bahawa projek ini adalah ahead of schedule dan jangka akan siap pada first quarter of next year. It's supposed to be end of the year because of MCO. So they have a delay of 3 months. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita di Miri juga berkata reka bentuk dan lokasi bangunan pintar berpaksikan alam semula jadi ini menghadap Laut Cina Selatan yang mengambil kira sejarah Miri sebagai pengeluar minyak dan gas. Ia diyakini mampu memberi perkhidmatan pintar kepada masyarakat selain melambangkan kepelbagaian kaum di Miri. Ini adalah satu-satunya projek rakyat di mana kita membangunkan City Hall yang menjadi satu bangunan yang bukan saja melambangkan perpaduan masyarakat di Miri tetapi juga untuk menambah baik perkhidmatan yang diberi kepada masyarakat. Antara perkhidmatan yang akan disediakan ialah aplikasi bas pintar dan trak pintar. Seramai 45 penerima daripada golongan kurang berkemampuan dari sekitar Bekenu menerima sumbangan berbentuk barangan keperluan asas pada Majlis Jalinan Kasih bersempena sambutan Hari Sarawak di Dewan Masyarakat Bekenu semalam. Majlis disempurnakan oleh isteri Yang di-Pertua Negeri, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Lawatan pertama beliau ke Bekenu ini sekaligus merapatkan jalinan antara pemimpin dan kerajaan negeri dengan masyarakat khususnya di luar bandar. Majlis turut disaksikan oleh Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Rozi Yunus dan beberapa pemimpin tempatan. Program Jalinan Kasih ini merupakan anjuran Astana Negeri Sarawak. Sambutan Hari Sarawak dalam kebiasaan baru tidak menghalang Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB menjadikan hari bersejarah itu untuk menyampaikan sumbangan kepada penduduk yang memerlukan di Kuala Tatau dan Jepak Bintulu.
Presiden PAVB Pandi Suhaili menjelaskan dengan semangat Hari Sarawak, mereka berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan, khususnya yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Kita memilih Hari Sarawak ini walaupun kita di Sarawak tidak dapat meraihkannya dengan disebabkan keadaan pandemik masih lagi dalam PKP pemulihan. Namun sebagai rakyat Sarawak, kita harus di dalam jiwa kita sentiasa sayangkan negeri kita dan meraihkannya dengan cara kita sendiri, iaitu semangat Sarawak itu sendiri. Untuk rekod, bantuan kali ketiga ini diagihkan kepada penerima di kawasan Kuala Tatau yang melibatkan 4 buah perkampungan iaitu Kampung Hilir, Kampung Haji Ismail, Kampung Seberang dan Kampung Nur Iman. Menurut Pandi, 500 bungkusan bekalan makanan diagihkan meliputi beberapa kawasan lain di Bintulu termasuk di Kuala Tatau. Merasa bangga kerana semangat anak bayi ini untuk menolong orang bayi sendiri amnya dalam menangani masalah. Alhamdulillah saya bersyukur sebab dengan adanya usaha yang gigih, dengan adanya sumbangan ini tadi mungkin dapat meringankan sedikit bebanan kampung kami. Melau daripada Persatuan Anak Bayi Bintulu mengucapkan selamat Hari Sarawak. Projek pembinaan Dewan di Rumah Baba Kampung Peganan Limbang yang sedang giat dilaksanakan kini mencapai tahap 40% siap. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Palus Palungumbang berpuas hati setelah meninjau perkembangan projek tersebut. Walau bagaimanapun, beliau menyatakan akibat COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan lalu menyebabkan kerja-kerja pembinaan tidak dapat dilaksanakan. Siapan yang lain untuk meneruskan pembinaan ini sudah dan sedang berjalan dan jadual baru selepas pemberian EOT sebanyak 84 hari EOT ianya akan siap pada 14 Ogos yang akan datang ini. Jelas Paulus, projek bernilai RM350,000 itu yang dilaksana di bawah projek transformasi luar bandar akan memberi kemudahan kepada penghuni rumah panjang untuk menjalankan pelbagai aktiviti kebudayaan dan sukan. Walaupun tindakan tegas berterusan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dengan mengeluarkan kompaun kepada orang awam yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP, penjarakan fizikal, masih terdapat segelintir masyarakat yang bersikap tidak peduli dengan kebiasaan baru ini. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Awang Din Awang Gani dalam kenyataan memberitahu ini terbukti menerusi 17 orang pelanggan dan pengusaha di 2 premis makanan yang dikenakan kompaun kerana gagal mematuhi SOP tersebut dalam pemeriksaan berasingan pada Selasa dan semalam. ACP Awang Din berkata pemeriksaan pertama melibatkan sebuah kedai makan di Jalan Pending kira-kira pukul 11.10 malam Selasa lalu yang mendapati para pelanggan duduk dalam keadaan terlalu rapat antara satu dengan yang lain. Manakala pemeriksaan kedua melibatkan sebuah kedai makan di Jalan Tun Ahmad Zadi Adrus pada pukul 10.10 pagi semalam. ACP Awang Din menjelaskan kesemua individu terlibat dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 seorang atas kesalahan mengikut Peraturan 3, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit nombor 7 2020. Kompaun tersebut perlu dijelaskan di Pejabat Kesihatan Daerah Kuching dalam tempoh 14 hari. Sementara itu di Sibu, 10 kompaun telah dikeluarkan dalam satu operasi di 3 lokasi berbeza Selasa lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Colin Babat mendedahkan 7 kompaun dikeluarkan atas kesalahan ingkar SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP Pemulihan, manakala 3 lagi atas kesalahan merokok di kawasan larangan. Di Matu, seorang kanak-kanak lelaki yang dilaporkan tergelincir ke dalam sungai di Kampung Hilir pada Isnin lalu ditemui lemas malam. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Tiong Ling Hee, mendedahkan mangsa dikenali sebagai Muhammad Amirul Dedi Susanto, 11 tahun, dijumpai di Kuala Matu pada pukul 4.30 petang.
Mayat mangsa dijumpai pada jarak 3.5 km dari lokasi mangsa jatuh. Dalam kejadian pukul 4.52 petang pada Isnin, mangsa dikatakan memancing bersama seorang rakan di sebuah kapal tunda sebelum mangsa tergelincir terjatuh ke dalam sungai. Sementara di Baut, seorang warga emas berusia 64 tahun maut dihempa pokok dalam kejadian berlaku di Kampung Barieng Segong Singai semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam kenyataan mendedahkan mangsa dikenali sebagai Meti Rai Elias Rais. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak perubatan dari Hospital Baut. Saudara, sebelum saya mengakhiri Berita Pagi Sarawak bersempena dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 peringkat negeri yang akan diadakan pada 28 Julai ini di bangunan baharu Dewan Undangan Negeri di Kuching, marilah kita bersama-sama menyemarakkan sambutan dengan kebiasaan baharu. Baik, dengan itu saya Bu Mawin, salam hormat dan jumpa lagi.